5-5 untuk bagi masa 5 minit untuk ke sesi yang berikutnya, insyaAllah. Baik, jadi ada sedikit pembetulan tadi daripada saudari ini. Silap sebenarnya kafarah zihar bukan 2. Tu saya ingat 3, tapi saya sebut 2 tadi kan. 3 ada dalam Quran itu sendiri. 1 adalah tahrir raqabah, membebaskan hamba. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun beri makan kepada orang miskin. Baik, insyaAllah kita akan mula pada muka surat yang ke-17. Sebelum nak mula ni, kita nak bagi tahu ilmu usul fiqh kita punya tajuk ataupun kita punya konten adalah berkenaan dengan hukum syarak. Usul fiqh, konten kita ataupun tajuk utamanya itu, kandungannya adalah tentang hukum syarak. Jadi sebelum kita lanjut ke perbahasan kaedah dan sebagainya, perlu untuk kita kenal hukum syarak tu apa dia. Bukan hukum sivil, bukan hukum rimba ataupun hukum apa-apa saja, tapi dia adalah hukum syarak. Daripada pengetahuan tentang hukum syarak ini, kita akan tahu dalil yang diguna pakai untuk menghasilkan hukum syarak. Muka surat 17, hukum menurut ulama usul membawa maksud perbicaraan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, iaitu sama ada dalam bentuk melakukan atau meninggalkannya. Pilihan, iaitu sama sahaja sama ada melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, atau sebab kepada yang lain, iaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab kepada yang lain. Syarat atau halangan kepadanya. Ni agak boleh faham? Perlu saya huraikan ataupun kita lanjutkan? Boleh? Kalau boleh faham, saya tak berdiri. Kalau tak faham, saya jelaskan. Saya ingat lama tak ngajar ni. Baik, tajuk kita tentang hukum syarak ni. Kita kena lukis sikit lah supaya kita nampak cartanya tu macam mana. Baik, hukum syarak, apa disebut kat situ? Khitabullah kan? Satu hukum syarak itu adalah Kitabullah. Dia sebut apa kat situ? Saya ambil Kitabullah al-muta'alliq bi af'al al-ibad, ataupun af'al al-mukallafin, silap. Iqtidaan atau takhiran atau wad'an. Baik, hukum syarak ini, insyaAllah kalau muslim-muslimat faham dia punya carta ni, insyaAllah perbahasan asatidah yang berikutnya akan lebih mudah difahami. Bila sebut usul fiqh, kita punya konten utama adalah hukum syarak. Jadi kita kena berikan definisi hukum syarak tu apa sebenarnya. Hukum syarak yang mencirikan dia yang pertama adalah dia kitabullah, perbicaraan Allah. Macam mana kita tahu itu merupakan satu perbicaraan Allah? Al-Quran, perbicaraan Allah kepada manusia. Juga Al-Quran merupakan perbicaraan Allah kepada jin. Yang mana benda tersebut kita sebut sebagai al-mukallaf. Okay. Hukum syarak adalah kitabullah,
perbicaraan Allah. Allah ada tak berbicara kepada malaikat? Ada. Allah ada tak berbicara kepada syurga dan juga neraka? Ada. Apakah bicara Allah kepada neraka, kepada syurga, kepada malaikat disebut sebagai hukum syarak? Jawapannya adalah tidak. Sebab kitabullah yang Allah Ta'ala berbicara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sahaja yang masuk dalam kategori hukum syarak. Yang kedua. 1, 2. Sebab perbicaraan Allah kepada manusia dan juga jin ada macam-macam. Allah ada tak bicara tentang syurga neraka kepada manusia? Ada. Allah ada tak bicara kepada manusia tentang umat-umat terdahulu? Ada. Itu semua tak masuk hukum syarak. Bicara Allah kepada mukallaf berkaitan dengan perbuatan yang dia kena tanggung, maka itu termasuk hukum syarak. Kau tak faham? Ini dulu, okey? Hukum syarak adalah kitabullah, perbicaraan Allah, untuk membezakan dengan perbicaraan lain. Dan bicara Allah ada banyak, kepada malaikat, kepada manusia, kepada apa lagi? Syurga, kepada neraka. Itu semua tak masuk hukum syarak. Hanya apabila Allah Ta'ala berbicara kepada si mukallaf. Mukallaf ni siapa dia? Jin dan juga manusia. Dan bila Allah Ta'ala bicara kepada jin dan juga manusia, ada macam-macam. Ada cerita tentang Musa, ada cerita tentang Isa, ada cerita tentang Nuh, Maryam, syurga neraka. Benda tu tak termasuk hukum syarak. Benda tersebut hanya termasuk hukum syarak bila dia berkaitan dengan perbuatan si mukallaf. Berkaitan dengan perbuatan si mukallaf. Itu sebab apa sahaja yang kita buat dalam dunia ini mesti ada hukum syarak. Kita duduk, kita makan, kita mengumpat, kita bawa kereta, semua ada hukum syarak. Makan, apa hukum syarak dia? Duduk. Duduk sambil mengumpat. Harus. Sah, bukan. Baik, ini dulu, okey? 1 yang mencirikan, 2, 3, okey? Dapat Jadi Al-Quran dan juga hadis ada hukum syarak. Bila kita tengok ke semua benda-benda ini, kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ada 3 macam. Ada 3 macam. Sama ada yang pertama, iqtidha, berbentuk tuntutan. Boleh bentuk tuntutan. Ataupun takhir, berbentuk pilihan. Ataupun berbentuk wada'i. Wada'i ini saya tak terjemah. Saya kekalkan wada'i. Okey. Dapat Okey. Oh, dia tak bela. Tak apalah. Semua boleh tahu kan? Baik. Nampak Iqtidha, takhir dan juga wada'i. Jadi baik, iqtidha, takhir dan juga wada'i. InsyaAllah lepas ni mana-mana asatidah yang keluarkan hukum, kita akan tahu daripada mana dia keluarkan hukum. Kat mana dah? Bila Allah Ta'ala, saya ulang sekali lagi bila Allah Ta'ala berbicara kepada manusia yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu sendiri, maka dia pecah kepada 3 bahagian. 1, tuntutan. Allah Ta'ala tuntut untuk kita buat ataupun tinggal, ataupun Allah Ta'ala bagi pilihan, ataupun dia berkaitan dengan wada'i. Baik, nampak ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ini dan juga ini kita klasifikasikan sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi. Ini yang kita sebut hukum taklifi tu.
Dia guna pen lain ni. Ni apa ni? Pak 21, pembelajaran abad ke-21. Ada cikgu sini kan? Baik, bila Allah Ta'ala tuntut, dia pecah kepada dua. Satu, tuntut apa? Tuntut untuk buat, dan juga Allah Ta'ala tuntut untuk tinggalkan. Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala tuntut buat secara jazam, apa nak terjemahkan jazam ni? Pasti. Tuntut pasti, mesti buat. Kalau tak buat, saya bagi hukuman. Maka keluarlah hukum wajib. Kalau Allah Ta'ala tuntut buat, tapi Allah Ta'ala kata kalau tinggal pun tak apa. Ini bahasa nak bagi faham. Tak pasti kita kan, kita sebutlah. Dia tak ada satu perkataan yang boleh terjemah sebagai jazam gitu. Maka lahir hukum wajib. Apa pasangan dia? Bahasa kita sunat lah. Bila Allah Ta'ala tuntut untuk tinggal secara pasti, maka lahir hukum haram. Dan sebab itu Salam punya whiteboard yang lama tu lagi besar gitu. Kalau Allah Ta'ala tuntut untuk tinggal, tapi tuntutan tu macam tak keras, makruh. Ini tuntut. Jadi harus ada kat mana? Harus ada berada dekat pilihan. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Maka sini lahir hukum harus. Okey. Jadi lepas ni kalau ada ustaz panggil sebut hukum taklifinya apa, kita pun tahulah. Oh, hukum taklifi. Kenapa dipanggil hukum taklifi? Sebab dia merupakan si mukallaf punya tanggungjawab. Jadi kita tahu si mukallaf punya tanggungjawab tu ada apa dia? Ada 5 ni je lah. Apa sajalah kita buat dalam dunia ni mesti 5 ni. Ada yang ke-6? Tak ada. Dia mesti ini wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi 2 ni iktidha, tuntutan, takhir pilihan. Ini kita sebut sebagai hukum taklifi. Berdasarkan carta ni, ada yang tak faham? Sorry lah, tulisan tak cantik. Okey. Ada 5. Jadi kurang-kurang muslim-muslimat yang hadir pada hari ini dah tahu daripada mana yang 5 itu kita ekstrak. InsyaAllah kalau ada yang pengajian Islam sini mungkin datang untuk muzakarah saja, insyaAllah faham. Jadi ini hukum syarak. Ini okey, hukum syarak. Kalau okey, saya lanjutkan kepada satu lagi hukum apa dia? Wadai. Hukum wadai adalah kitabullah yang menjadikan tanda-tanda untuk hukum taklifi. Kitabullah yang menjadikan suatu perkara sebagai tanda hukum taklifi ini berjalan ataupun berlangsung. Macam mana? Betul. Saya nak bagi tahu dalam satu bahasa yang mudah, dia menjadikan suatu perkara itu alamat, tanda-tanda terhadap hukum taklifi, kita sebut sebagai hukum wadai. Dia tanda-tanda kepada hukum taklifi. Boleh faham ya? Tanda-tanda kepada hukum taklifi. Dia bukan hukum taklifi, tapi dia
petanda kepada hukum taklifi. Dalam bahasa mudah yang mungkin tak akademik. Kenapa benda ni penting? Supaya muslim-muslimat, bila solat, bila puasa, bila zakat, muslim-muslimat boleh tahu sendiri, oh, saya buat gini, dia kekurangan satu perkara. Kalau kurang satu perkara ni maksudnya apa? Saya kena ulang semula sebab saya punya ibadah tu tak sah. Macam mana kita tahu? Sebab melalui hukum wadai. Saya sebut apa tadi wadai? Hukum yang kitabullah berkaitan dengan tanda-tanda terhadap hukum taklifi. Oleh sebab itu, hukum wadai pecah kepada tiga. Okay. Satu, hukum wadai adalah apa dalam buku tu? Dia ada sebut dalam buku. Satu, sebab. Yang kedua, syarat. Yang ketiga, mani'. Bila kesemua ini ada, barulah kita tahu kita berada dekat mana kat sini. Kita pergi kepada takrif sebab. Sebab apa takrif sebab? Ni siapa sini pengajian Islam? Apa takrif sebab? Nah, siapa betul saya belanja karipap? Takrif sebab. Sebab adalah sesuatu yang kerananya, ini buku pula. Ini takrif yang saya ambil daripada buku yang memang takrif macam gitu. Sesuatu yang kerananya ada hukum dan tiada hukum. Dia macam pelik-pelik je ni bagi ni tak. Ini tak, memang ini kalau buka buku usul fiqh, memang ini dia punya takrif. Sebab adalah sesuatu yang kerananya ada hukum dan tiada hukum. Baik, saya beri contoh. Solat zuhur. Apa hukumnya? Apa hukumnya solat zuhur? Makruh, wajib. Tidur lah tu. Hukumnya adalah wajib. Sekarang ni, wajib tak kita solat zuhur sekarang? Kenapa tak wajib? Sebabnya tak ada. Jadi, katalah ada orang, Ustaz, tadi saya solat zuhur pukul 12. Apa hukumnya? Jadi, student yang belajar usul fiqh tahu benda tu tak valid. Sebab apa? Sebab itu tak ada. Itu sebab pembelajaran usul fiqh paling kurang. Selepas kita belajar, kita tahu memfatwakan terhadap amalan kita sendiri. Tak payah mesej kat ustaz lah, pening aja. Email lah, apa WhatsApp lah. Okey, dapat sebab. Syarat. Syarat apa pula tarifnya? Syarat adalah perlis. Pelik-pelik je Azizi. Sesuatu yang kerananya ada hukum. Dapat sama macam sebab tadi, sesuatu yang kerananya ada hukum tetapi tidak semestinya adanya ada hukum. Wah, pelik-pelik ni. Syarat adalah sesuatu yang kerananya ada hukum tetapi tidak semestinya adanya ada hukum.
Okey. Ke pening? Pening makan kari pap. Macam ni. Kita ambil apa? Kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk. Sesuatu yang kerananya ada hukum. Bila solat, bila solat, diperlukan apa dia? Sebab wuduk merupakan syarat sah solat. Ini maksudnya sesuatu yang kerana ada wuduk, barulah adanya hukum solat kita sah. Tu berhenti kat situ dulu. Itu okey. Tetapi tidak semestinya ada hukum. Tapi tak semestinya orang ada wuduk dia kena solat. Itu maksudnya sesuatu yang kerananya ada hukum, tetapi tidak semestinya ada hukum. Nah, itulah. Dia ada duit. Berapa kadar zakat duit dalam bentuk duit? Maksudnya kita punya jumlah tu. Sebelum cukup haul. Dia ada dua kan, nisab dan juga haul. Nisabnya berapa? 25,000. 25,000 14,000 lah kita ambil 15,000. Tiba-tiba bos dia bagi 15,000 dan dia pergi simpan duit tu. Syarat dia ada tak yang pertama? Tapi apakah dia perlu keluarkan zakat pada ketika tu? Sebab apa? Dia tak cukup syarat lagi apa dia? Haul. Dia kena tanpa tempoh setahun. Duit tu ada tak? Ada. Tapi dengan ada duit tu lah baru hukum zakat tu ada. Dia punya jumlah 15,000. Tapi tak semestinya dia terus kena keluarkan duit untuk zakat. Contoh yang paling mudah ni lah wuduk. Jadi apa agak manik ni? Halangan. Halangan tu apa dia? Nak pakai bahasa ni ke pakai bahasa yang mudah faham? Kita pakai bahasa ni lah, jadi selari sikit ni. Ni apa? Kita nak mula dengan apa? Mesti mula dengan sesuatu kan? Sesuatu, tak, saya sini memang bahasa buku. Sesuatu yang, apa agak? Sesuatu yang adanya terlarang. Oh, itu tak klasik. Kita mesti pakai laras bahasa ni. Sesuatu yang adanya tiada hukum. Sesuatu yang apabila ia ada, maka hukum tak ada. Contoh, macam wanita gitu kan nak solat. Tiba-tiba dia datang haid. Maka haid itu merupakan manik, halangan. Kalau dia ada, katalah dah masuk waktu zuhur, sebab dah ada. Kemudian dia wuduk, syarat dah ada. Tiba-tiba ada manik. Sesuatu yang adanya, maka boleh tak dia solat? Tak boleh. Itu maksudnya sesuatu yang adanya tiada hukum. Akhirnya muslim-muslimat, kita boleh buat satu kesimpulan. Sebab ada yang pergi extend sikit kepada sah dan juga batil. Sah dan juga batil. Dapat Hukum wadai ini dia extend sikit kepada sah dan juga batil. Macam mana kita nak expect batil? Sah. Bila sebab ada, syarat ada, manik tak ada, maka sah. Jadi muslim-muslimat boleh hukum sendirilah untuk yang apa? Simple punya hukum. Bila sebab tak ada, syarat tak ada, manik ada, maka apa dia? Sah ke batil? Batil. Nah, itulah buat kotak sendiri. Contoh macam tadilah. Wanita tadi kan, dia ada wuduk. Dia ada wuduk sebab dah ada. Wuduk, syarat dah ada wuduk. Kemudian masuk waktu zuhur. Tiba-tiba maniknya ada. Boleh tak solat? Kalau dia solat juga, sah ke batil? Batil.
Katalah dia tak haid gitu, dia tak ada mani. Dia ada sebab masuk waktu zuhur, tapi dia tak wuduk lagi. Sah ke batil? Batil. Dia dalam keadaan tuhur, suci. Dia dah berwuduk, tapi dia nak solat zuhur pada pukul 12. Sah ke batil? Batil. Itu maksudnya, kalau sebab ada, syarat ada, mani tak ada, sah. Sebab tak ada, salah satunya lah, sebab tak ada, syarat tak ada ataupun mani ada, maka kita boleh hukum bahawa ibadahnya itu batil. Ini untuk yang simple punya hukum lah. Mungkin untuk yang muamalah tu lebih kompleks sikit. Dia tak semudah itu. Jadi bolehlah berikan fatwa dekat Facebook. Okey. Kita terus ke muka surat 19. Ini saya fikir semalam macam mana nak habiskan dalam 2 jam tu. Ni. Sebab saya sampai muka surat 50. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Baik, hukum wadai. Hukum wadai membawa maksud menjadikan sesuatu perkara sebagai sebab kepada sesuatu yang lain atau sebagai syarat atau tegahan kepadanya. Tegahan situ maksudnya mani' lah, mani' penegah. Ia dinamakan sebagai hukum wadai kerana ia mengikat antara dua perkara menerusi sebab, syarat atau halangan. Jadi kalau benda ni dia menyebabkan hukum yang kat situ tu ada, yang taklifi tu. Jadi hukum taklifi sebenarnya bergantung kepada hukum wadai. Misal, kita ambil sebab dulu. Misal bagi sebab adalah apabila seseorang menyaksikan anak bulan Ramadan, dia wajib berpuasa Ramadan. Dengan itu, anak bulan menjadi sebab kepada kewajipan berpuasa. Apakah ada dalilnya? Ada. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Baik, ini mungkin agak sedikit kompleks, tapi saya nak tanya juga untuk nak menguji faham ke tidak. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ada hukum taklifi tak kat sini? Apa hukum taklifinya? Perintah berpuasa. Hukum wadainya apa dia? Ada kaitan dengan sebab. Sebab apa dia? Kalau kamu nampak anak bulan dan kamu iftar kat sini merujuk kepada boleh iftar yang per hari ataupun iftar apa ni kita sebut hari raya. Li ru'yatihi, maka kita akan iftar, maksudnya menyambut Syawal ataupun iftar yang per hari. Disebabkan apa? Disebabkan kita lihat apa? Anak bulan. Jadi anak bulan kat situ merupakan hukum wadai. Sebab melihat itu merupakan hukum wadai. Antara contoh yang paling terkenal selalu dibahaskan bila apa ni? Puasa hari Arafah. Bentuk yang ke-9, saya pun tak tahu bentuk anak bulan yang ke-9 macam mana. Gitu. Dan kita berhari raya haji. Sebabkan apa? Disebabkan kita nampak anak bulan tu punya anak bulan tanggal 10 Zulhijjah. Gitu. Jadi kalau kita nak berdebat di Facebook, kita pakailah hujah ini. Cerdik gitu kan. Jadi ini sebab. Kita pergi kepada yang kedua. Apa dia? Syarat. Misal bagi syarat ialah mengambil air wuduk merupakan syarat bagi mengesahkan solat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu an, la tuqbalu salatun, tidak diterima solat bi ghairi tuhurin, tanpa
tuhur, bersuci, wala sadaqatun, dan sedekah yang dia berikan hasil daripada pengkhianatan yang dapat duit tu, dia pergi khianat, kemudian dia pergi sedekah. Baik, kita ambil yang perkataan di depan tu, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Itu hukum wadai ke tidak? Itu adalah hukum wadai. Kitabullah kan? Perkataan Nabi itu sebenarnya adalah kitabullah juga, sebab perkataan Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Tapi bentuknya apa? Iktidaan, takhir ataupun wada'an. Bentuknya adalah wada'an. Baik, mani'. Misal bagi penghalang atau mani' ialah pembunuhan atau murtad. Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya. Siapa datuk dia ni? Siapa datuk dia? Amr bin Shu'aib. Dia sebenarnya Amr bin Shu'aib bin Muhammad ibn Amr bin As. Ini ada satu menarik dalam bab hadis, tapi saya tak bahas dah. Datuk dia punya apa ni? Sahabat ni tu. Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. La yarithul qatil. Pembunuh tidak berhak ke atas pembagian harta pusaka. Jadi kita tahu bahawa orang yang pergi bunuh itu merupakan sebab syarat mani'. Mani'. Sebab kalau ada berlaku pembunuhan, maka dia adalah mani' untuk dia mendapatkan harta pusaka. Katalah dia tengok bapak dia dah nazak gitu, dia pergi cekik, cepat sikit lah katanya, meninggal sebab perlu duit. Maka bila dia pergi bunuh, maka bunuh itu adalah mani'. Apa maksud mani'? Halangan untuk dia dapat harta pusaka. Macam kes tadilah bagi wanita tadi. Habis. Macam mana? Kalau dia bunuh orang lain, dia kena kisos lah. Tak, dalam kes ni, sebab situ dia kata la yarith, tidak mewarisi. Al-qatil maksudnya kita tahu yang patut dia berhak dapat pewarisan tu dia pergi bunuh, maka dia tak akan dapat hak. Perbezaan antara hukum taklifi dan juga hukum wadai boleh baca sendiri. Boleh itu. InsyaAllah nanti kita buat kelas yang itulah. Hukum taklifi. Hukum taklifi ada berapa? 5. 1, wajib. 2, sunat. Haram. Makruh. Harus. Sampailah muka surat 35. Walaju tu leh. Perlu dihurai tak tu yang wajib tu sampai yang saya rasa okey kot, sempat. Kita pergi kepada wajib. Wajib dari segi syarak, muka surat 22, membawa maksud perkara yang dituntut oleh syarak supaya dilakukan dalam bentuk jazam, iaitu mesti dilakukan. Orang yang meninggalkannya dicela dan dikenakan hukuman, manakala orang yang melakukan pula dipuji dan diberikan pahala dan ganjaran. Jadi tahulah kita, wajib ada 2 definisi. Wajib ada 2 definisi. Kalau definisi teknikal, apa definisi teknikal? Kitabullah yang Allah Ta'ala perintah kita untuk buat secara
Tu ada kat situ. Secara jazam. Itu kalau orang tanya wajib tu apa dia? Kita yang belajar usul fiqh ni pun tahulah. Wajib adalah kitabullah yang Allah perintahkan kepada mukallaf dalam berbentuk jazam. Itu satu takrif. Ataupun takrif yang biasa yang kita dengar dari sudut pandang dapat pahala dosa, wajib adalah sesuatu yang bila dilakukan mendapat pahala, bila kita tak buat akan mendapat dosa. Jadi kita boleh berikan takrif wajib dari dua sudut. Kalau yang teknikal ni lah, tuntutan Allah kepada si mukallaf untuk buat secara pasti. Wajib ada beberapa bahagian. Kita tengok muka surat 23. Satu, wajib berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang kedua, wajib berdasarkan kadar tertentu, muka surat 24. Dan yang ketiga, wajib berdasarkan penentuan dan tanpa penentuan. Kita pergi kepada wajib berdasarkan waktu. Wajib berdasarkan waktu. Pembahagian wajib berdasarkan aspek ini melibatkan perkara wajib secara mutlak dan juga wajib secara muqayyad. Wajib mutlak ialah perkara yang dituntut melakukannya dan pelaksanaan tidak terikat dengan waktu tertentu. Seseorang mukallaf boleh melakukannya pada bila-bila masa yang dikehendaki. Dirinya bebas daripada dosa setelah melaksanakannya. Dia juga tidak berdosa kerana melewatkan pelaksanaannya. Cuma, sewajarnya dia melaksanakannya secara segera kerana ajal tidak diketahui bila akan datang. Misalnya, melakukan qada puasa bagi orang yang berbuka puasa dengan sebab uzur syar'i. Muka surat 24. Kedua, wajib muqayyad, iaitu perkara yang dituntut oleh syarak supaya melakukannya pada masa tertentu seperti solat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Ia tidak harus sama sekali ditunaikan sebelum daripada waktunya. Melewatkan pelaksanaan selepas daripada waktunya tanpa sebarang keuzuran syar'i mengundang dosa. Ini boleh faham? Jadi kita nak tengok solat pula. Kita nak tengok wajib tu terikat dengan waktu pelaksanaan ataupun tidak terikat dengan waktu pelaksanaan. Dan waktu pula pecah kepada 3. Waktu pelaksanaan pecah kepada 3. Satu kita sebut sebagai mudayyak. Satu kita sebut sebagai mudayyak. Mudayyak maksudnya sempit. Waktu pelaksanaannya sempit, kita hanya boleh buat ibadah jenis tu pada masa tu saja. Contohnya apa? Puasa. Bila masuk bulan Ramadan, 1 sampai 29 ataupun 30 Ramadan, kita hanya boleh buat kewajipan Ramadan pada tu saja dan juga puasa jenis tu saja. Maka itu kita sebut sebagai waktu yang mudayyak, sempit. Solat, mudayyak ke tak mudayyak? Tak mudayyak. Sebab katalah kita solat Zuhur, pukul berapa sekarang? Katalah 1.25. Tamat pada pukul 4.40, 4.45. Okey? Maksudnya masuk waktu asar. Masa kita di antara waktu kita nak menunaikan solat tu, kita boleh tak solat yang lain? Kita boleh solat sunat. Tak, maksudnya jenis solat. Kalau macam puasa bulan Ramadan, boleh tak kita buat puasa Ramadan tu kita puasa nazar? Jenis puasa. Puasa nazar, puasa apa lagi? Puasa Isnin Khamis dah memang tentu masuk. Tak boleh. Dia tak boleh gitu. Jadi waktu yang begitu kita sebut mudayyak, sempit. Mudayyak ni macam mana kita nak terjemah? Macam mana kita nak faham? Waktu yang sempit kita hanya boleh buat ibadah jenis tu sahaja pada waktu tu. Itu puasa. Kita tak boleh buat puasa nazar. Itu sempit waktu dia. Tapi kalau solat adalah muwassa', kita sebut muwassa'. Waktu yang
muwassa'. Muwassa' ni maksudnya luas. Kita boleh buat selama 3 jam kita lah. Katalah Zuhur ke Asar. 3 jam. Dalam tempoh 3 jam tu kita boleh pilih nak solat pukul 2, pukul 2.30. Dan kita juga boleh buat jenis solat yang lain. Katalah dia terlepas subuh, bangkitnya pukul 1.30. Dia buat solat subuh dulu. Kemudian baru solat Zuhur. Boleh tak? Boleh? Solat subuh wajib atau tak? Solat subuh wajib, solat Zuhur wajib. Tapi disebabkan solat ni adalah waktu yang luas, maka boleh tak dia buat? Boleh. Kalau Ramadan, dia tak sempat nak qada, kemudian dia kata, satu Ramadan lah saya nak qada, boleh tak? Tak boleh. Itu maksudnya mudayyak, muasa. Baik, haji, kita akan pergi kepada yang ketiga. Haji, dia berada di antara pertengahan. Mudayyak dan juga muasa'. Kita sebut sebagai shibhain. Dua yang macam sama. Macam mana kita nak faham? Arafah, berapa lama kita nak stay dekat Arafah? Arafah, boleh tak kita buat benda lain selain daripada Arafah? Apa istilahnya? Wukuf di Arafah. Boleh tak wukuf kita masuk, kemudian kita keluar? Kemudian kita masuk semula? Boleh? Tawaf. Kita ada tawaf haji, kemudian kita pun nak buat tawaf lagi. Boleh tak? Boleh. Jadi dia antara dua. Tapi waktu tu sajalah. Waktu pada musim haji lah. Waktu haji. Jadi itu kita sebut di antara muasa' dan juga mudayyak ataupun shibhain. Tapi sepatutnya walaupun haji itu kita buat beberapa kali, keluar masuk, tapi ganjarannya cuma satu. Itu. Di sini kita akan ada satu lagi perkara penting. Kita kena mentakyinkan niat. Kita kena mentakyinkan niat. Kita kena spesifik. Katalah solat tadi muasa' kan. Muasa' kita kena takyinkan niat. Contoh macam solat masuk Zuhur. Kita nak solat apa ni? Solat sunat, solat qada, solat wajib. Itu sebab adanya ta'yin niyah. Bila ibadah tersebut berkait dengan muasa'. Oh, ini tinggal 5 minit. Kadar tertentu saya rasa boleh faham. Apa contoh wajib berkadar? Zakat. Berapa? 2.5% berkadar. Ada tak wajib yang tidak berkadar? Ada. Suami yang tinggal dekat Sabah, wajib tak dia bagi nafkah dekat isteri dia? Wajib. Kalau dia tak bayar, berdosa. Tapi orang yang tinggal dekat Sabah dengan orang yang tinggal dekat Kuala Lumpur ni, kadar dia sama tak? Jadi kadar kat situ bergantung kepada maslahat. Ya, itu sebab kat situ dia kata ia ditentukan berdasarkan kadar hajat orang yang memerlukan dan kemampuan orang yang mengeluarkan. Jadi ada wajib yang berkadar dan juga ada wajib yang tidak berkadar. Lagi apa contohnya mahar? Dekat Sabah berapa? RM98. 100 ke berapa? Dekat Selangor 300. Dekat Kedah 10,000. Kedah berapa? Saya tak tahu. Itulah. Wah, lagi 5 minit. Baik, yang ketiga, berdasarkan penentuan dan tanpa penentuan. Ini lebih kepada ada tak yang Allah Ta'ala bagi pilihan untuk buat. Macam solat, bila Allah Ta'ala wajibkan solat, solatlah. Solat tu sendiri yang ada takbir kemudian diakhiri dengan taslim. Tapi kalau kafarah, ada tak pilihan? Ada tadi macam kafarah zihar, bebaskan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut ataupun bagi makan fakir, miskin. Jadi itu maksudnya. Kemudian sunat. Muka surat 27. Jadi sunat ada 2 definisi. Definisi yang teknikal,
dan juga definisi dari sudut dosa pahala. Kalau teknikal apa dia? Kitabullah yang Allah Ta'ala perintahkan manusia untuk buat, tetapi tidak secara jazam pasti, ataupun kita nak tengok dari sudut dosa pahala. Sunat adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tak dilakukan tak mendapat apa-apa. Masya Allah, mula jadi mufti dah. Juga haram, sama. Cuma haram ni ada benda menarik yang mungkin tak sempat dibahaskan. Ada haram li zatihi dan juga haram li ghairihi. Haram li zatihi itu maksudnya benda tu sendiri haram secara zatnya. Macam khinzir. Itu haram secara zatnya ataupun bukan secara zatnya? Haram secara zatnya untuk dimakan. Kena beza tu sebab haram konsum. Kalau kita nak jadikan kulit dia kasut, boleh tak? Dia masih lagi ada perbahasan. Nak jadi apa, kau pakai kasut kulit khinzir gitu kan, itu masih lagi ada perbahasan. Arak li zatihi ke li ghairihi? Li zatihi untuk konsum, ke li zatihi untuk makan gitu, konsum makan. Daun teruk li zatihi ke li ghairihi? Daun teruk mainnya. Tapi bukan li zatihi lah. Bukan li zatihi. Daun ketum. Kalau minum ketum apa jadi? Buih mulut. Ketum haram tak. Kita akan pergi kepada satu lagi perbahasan, iaitu illah. Illah ni, ini illah antara benda yang menarik. Sebab illah dalam hadis lain, illah dalam hukum lain, illah dalam tafsir lain, illah dalam bahasa lain, illah dalam hukum tajwid lain. Illah ni antara satu benda yang subhanallah sangat menarik. Dia berkongsi satu istilah, dia berkongsi satu perkataan tapi istilahnya lain-lain. Siapa nak pakai dalam hadis, dia ilmu lain. Dalam fiqh, ilmu lain. Bila ada illah, barulah ada hukum. Kalau illah tu hilang, hukum tak ada. Jadi itu mungkin akan dibahaskan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Jadi saya punya manifesto adalah berhenti pada pukul 10.55. Ini mungkin 5 minit untuk rehat. 10.55. Jangan buat terkejut yang saya dah sebut tadi kan. Sampai pukul 10, sampai pukul 11 kan saya. Kita bagi rehat 5 minit untuk ke sesi berikutnya. Illah ni satu benda yang sangat menarik untuk dibahaskan. Banyak hukum terkait dengan illah. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.